Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namazira binti Mahdi. Hari ini saya akan membuat satu demonstrasi rancangan pengajaran harian. Okey, saya telah memilih subjek geografi tingkatan 3, part 11, isu dan pengurusan alam sekitar yang bertajuk Kita Semula. Objektif pembelajaran ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud kita semula secara lisan dalam aktiviti soal jawab, menjelaskan secara ringkas sekurang-kurangnya 2 daripada 3 tentang elemen 3R, reduce, reuse dan recycle melalui aktiviti kita semula, mengelaskan jenis sampah berpandukan warna pada tong sampah kita semula secara berkumpulan. Standard kandungan 5.2 kita semula, standard pembelajaran 5.2.1 menerangkan elemen kita semula 3R, reduce, reuse dan recycle. Okey, saya akan memulakan demonstrasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar saya pada hari ini? Semua sihat ke? Alhamdulillah, semua sihat. Semua datang ke? Bagus, semua datang kelas pada hari ini kan? Okey, bagus. Jadi hari ini cikgu nak masuk pada topik yang barulah, iaitu topik yang paling last sekali dalam pembelajaran kita ni. Okey, topiknya ialah kita semula. Okey, sebelum tu sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tunjukkan kepada kamu semua satu video dan kamu semua diminta untuk membuat sedikit catatan daripada video yang cikgu tunjuk ni, okey? Okey, kamu semua dah tengok kan video yang cikgu paparkan tadi? Apa yang sebenarnya cikgu nak kaitkan pada hari ini? Betul. Berkenaan dengan kita semula. Okey, cikgu nak tanya kamu semualah kan. Berdasarkan video yang kamu tengok tadi, okey, mengapakah pentingnya kita semula ni? Siapa nak jawab angkat tangan? Okey, Syafiqah, sila jawab. Okey, betul Syafiqah. Okey, pandai. Dengan kita semula ni, kita dapat mengurangkan bahan buangan. Okey, kita dapat lagi mengurangkan pencemaran. Okey, mengurangkan tenaga dan mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau kerana penghasilan daripada bahan mentah yang baru. Okey, di atas kesedaran inilah pihak kerajaan telah mengadakan kempen Kita Semula. Okey, so kamu fahamkan kenapa pihak kerajaan dia ambil tindakan untuk adakan kempen Kita Semula untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Yes. Okey. Okey, kemudian seterusnya kita nak belajarlah pada tajuk hari ini. Apa itu kita semula? Okey, kita semula bermaksud memungut dan menghasilkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Okey, maksudnya proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Okey, kita semula ni merupakan satu komponen yang penting bagi pengurusan bahan buangan. Okey, so kita kena urus dengan bijaklah supaya alam sekitar kita ni terpelihara. Okey, kemudian kita tengok apa itu elemen kita semula. Elemen kita semula 3R ialah reduce, reuse dan
recycle. Okey, terbahagi kepada 3. Ingat terbahagi kepada 3. Reduce, reuse dan recycle. Okey, mari kita lihat pula apa itu maksud reduce, reuse dan recycle. Reduce kurangkan, reuse guna semula dan recycle kita semula. So kita tengok satu persatu ya. Yang pertama sekali reduce iaitu kurangkan. Amalan mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi. Okey, maksud jadi kalau kita memaksimumkan penggunaan sumber semula jadi, lama kelamaan sumber kita ni akan berkurangan. Jadi kita perlu mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan sumber semula jadi. Okey, faham Faham semua? Okey, kemudian kita tengok kepada reuse. Reuse guna semula. Okey, tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa. Okey, sisa dekat sini bermaksudnya sampah. Okey, maknanya benda yang kita telah gunakan, kita tidak terus guna, kita tidak terus guna sekali kita buang. Bukan macam tu. Okey, tetapi kita guna pakai pula untuk kegunaan yang lain. Contoh macam ni. Contoh cikgu bagi satu contoh cikgu bagi kain ataupun baju yang awak dah tak nak pakai. Contoh baju tu dah buruk, dah lusuh, dah koyak kan. Lepas tu awak jangan buang baju tu. Awak guna untuk lap meja ke, lap air dekat lantai ke. Okey, kita boleh guna semula untuk atasi pembaziran. Okey, faham Kemudian kita tengok pula kepada recycle, iaitu kita semula. Kita semula ni contohnya kan, barangan barangan yang kita tak nak guna seperti buku kan, kita buang ke dalam tong sampah yang berwarna biru. Okey, kalau kaca kita buang dalam tong sampah yang berwarna coklat, dan kalau plastik kita buang dalam tong sampah yang berwarna jingga. Okey, faham Okey, maksudnya recycle kat sini, amalan menghasilkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu semula. Penghasilkan mengikut jenis sisa menjimatkan masa dan memudahkan proses kita semula. Okey, cikgu nak tanya setakat ni, kamu faham tak apa yang cikgu jelaskan tadi? Siapa tak faham? Siapa tak faham kat sini? Cepat angkat tangan. Okey, Alhamdulillah. Maksudnya semua faham lah kan? Senyap je semua ni? Okey, bagus. Semua dah faham apa yang cikgu jelaskan, perbezaan antara ketiga-tiga elemen tersebut. Okey, cikgu nak tanya soalan. Cikgu nak tanya soalan pada kamu semua. Okey, get ready Okey, apakah bahan buangan yang boleh dikita semula? Cikgu nak tanya Sofia. Sofia jawab. Yes, betul. Pandai Sofia. Dikata apa tadi? Dikata surat khabar. Okey, siapa lagi nak try? Siapa lagi nak try? Okey, Alia. Cuba. Yes, pandai Alia. Pandai. Alia cakap tadi plastik dan aluminium. Yes, semua nampak macam faham je kan yang cikgu ajar tadi. Alhamdulillah, semua faham Okey.
contohlah kalau kat sini cikgu nak cakap kalau contoh bahan buangan yang boleh dikita semula contohnya aluminium kan. Contohnya aluminium. Aluminium ni sifat dia unik tau. Sifat dia sangat-sangat unik. Aluminium ni merupakan bahan yang boleh dikita semula 100%. Okey, menurut fakta aluminium ni dia boleh digunakan semula dalam tempoh 60 hari. Okey, selepas dikita semula. Okey, aluminium ni juga dia boleh dikita semula untuk tujuan yang sama untuk beberapa kali. Okey, contohnya tim minuman macam air Coca-Cola ke, tim minuman ringan tu kan yang awak tengok dekat kedai. Air Coca-Cola ke, air apa tu yang air Milo dalam tin tu kan, ya juga. Okey, faham semua? Okey, kemudian contoh lain yang cikgu nak bagi ialah contoh tadi kan. Contoh tadi yang Sofia cakap tadi kan. Betul kan Sofia awak cakap surat khabar tadi kan? Yes, Sofia cakap surat khabar tadi. Okey, surat khabar dibuat daripada sumber tumbuh-tumbuhan iaitu pokok. Okey, dengan mengitar semula ni okey, dengan mengitar semula kertas ini dapat memelihara alam sekitar, alam flora kita lah. Okey, dapat memelihara alam flora kita dan mengurangkan keluasan tempat pelupusan sampah. Okey, faham Faham apa yang cikgu nak cakap ni. Okey, selain tu cikgu nak bagi contoh satu lagi. Cikgu nak bagi contoh bahan buangan yang boleh dikita semula, plastik kan? Okey, plastik. Okey, dalam plastik ni sebenarnya terdapat struktur bahan kimia kan? Terdapat struktur bahan kimia yang menjadikan mereka sukar untuk diuraikan ataupun dilupuskan. Okey, dan mengambil masa yang sangat lama untuk diuraikan. Setiap hari kita tengok orang guna plastik kan. Contoh pergi beli nasi berlauk pagi-pagi kan. Guna plastik juga. Betul tak? Lepas tu bila dah setiap hari berjuta-juta plastik. Okey, berjuta-juta plastik yang digunakan oleh manusia dan akhirnya akan dibuangkan ke tempat pelupusan sampah. Okey, lepas tu hanyut pula ke dalam laut. Okey, bila hanyut ke dalam laut, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Okey. Ekosistem hidupan laut akan terjejas lah kan? Okey. So kat situ dah satu hal pula menjejaskan ekosistem laut. Okey, kita tengok banyak hidupan laut ni semakin pupus seperti ikan dolphin tu kan. Lepas tu dugong. Apa lagi? Penyu. Betul tak? Contoh kan. Lepas tu kalau manusia kan. Manusia dia makan pula ikan tu. Makan ikan tu kan. So, manusia lah pula yang terjejas kesihatan dia. Faham tak? Disebabkan kita yang makan ikan yang beracun lah. Sebab ikan tu dia makan sampah. Okay? Dia makan bahan kimia. Faham tak? Lepas tu manusia makan ikan tu. And then manusia lah yang dapat penyakit. Okay? Faham kan? Seterusnya, kita tengok pada next slide ni. Okey, kat sini kamu semua boleh lihat perbezaan ketiga-tiga warna tong kita semula. Kita ada warna biru, warna coklat dan warna jingga. Okey, kalau tong kita semula yang berwarna biru ni, okey, bahan buangan yang kita boleh buang dalam ni adalah seperti surat khabar lama, sampul surat dan buku-buku yang kamu dah tak guna kan. And then kita tengok pula kepada tong yang berwarna coklat. Okey, tong coklat ni untuk kaca. Okey, bahan buangan seperti cermin, lepas tu botol kaca kosong yang tak guna, and then botol serum muka.
Okey, lepas tu kita tengok pula kepada tone yang berwarna jingga. Okey, kalau tone yang berwarna jingga ni, okey, kamu boleh buang dalam ni, okey, seperti bahan yang berbentuk tin yang tak guna dah kan. Lepas tu macam air minuman ringan tu, Coca-Cola tu kan, diperbuat daripada tin juga. And then contohnya yang botol plastik ni. Botol plastik ni kalau macam contoh botol madu kan, diperbuat daripada plastik. Okey, boleh buang dalam tone jingga. Okey, cikgu nak tanya, sekarang cikgu nak tanya kamu faham tak apa yang kita belajar pada hari ini? Okey, alhamdulillah semua faham. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya sekarang cikgu nak kamu semua jalankan satu aktiviti. Okey, cikgu nak kamu fahamlah apa yang kita dah belajar tadi kan. Okey, kita buat sedikit latihan lah. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu bentuk dulu kepada 6 kumpulan. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu bentuk kumpulan. Okey. Okey, nampaknya kamu dah berada dalam kumpulan masing-masing. Okey, dengar arahan cikgu ya. Cikgu nak wakil setiap kumpulan datang ke hadapan untuk mengambil bahan-bahan untuk pembentangan. Okey, kertas mahjong, selotip, and then marker warna hitam, warna merah. Okey, dan marker warna biru. Okey. Okey, sekarang cikgu nak wakil setiap kumpulan datang. Ambil ni kan. Okey, dah. Okey, nampaknya kamu semua dah ada bahan-bahan pembentangan. Okey, arahan cikgu, setiap kumpulan diminta untuk melukis tong kita semula dulu atas kertas mahjong. Okey, lukis tong kita semula dulu atas kertas mahjong. Kemudian cikgu nak dua kumpulan melukis gambar pada tong kita semula yang berwarna biru. Dua kumpulan melukis gambar pada tong kita semula yang berwarna coklat dan dua kumpulan melukis gambar pada tong kita semula yang berwarna jingga. Okey, so kat sini kita ada 3 kumpulan lukis. Kita ada 3 kumpulan. Okey, faham Kita ada 3 bahagian lah. 2 kumpulan lukis tong gambar warna biru, 2 kumpulan lukis tong gambar warna coklat dan 2 kumpulan lagi lukis tong gambar warna jingga. Kemudian kamu semua dikehendaki melukis gambar bahan buangan ya, mengikut warna tong kita semula 3R. Okey, faham semua? Okey, setelah selesai melukis gambar tu pada tong kita semula tu kan, cikgu nak setiap kumpulan tampal dulu kertas mahjong ni dekat sudut masing-masing. Okey, kemudian wakil setiap kumpulan bentangkan hasil tugasan kamu ya. Wakil yang buat pembentangan kekal kat sudut tu, okey, untuk menerima kedatangan dari kumpulan lain. Okey, so kamu rotate je dari kanan ke kiri. Okey, faham Okey, boleh start ya. Cikgu bagi masa dalam 15 minit untuk aktiviti ni. Okey, alhamdulillah nampaknya dah siap pembentangan kita pada hari ini. Seterusnya kita pergi pula aktiviti kedua. Cikgu nak bagi latihan pengukuhan kepada kamu semua ya. Okey, wakil kumpulan sila datang ke hadapan untuk untuk ambil kertas soalan. Kemudian kamu jawab soalan ni dalam masa 15 minit. So kamu dah boleh mulakan ya. Okey, dah siap semua? Okey, alhamdulillah semua dah siap. So kita semak jawapan sama-sama. Okey, first kita tengok pada soalan 1. Okey, berikan maksud kita semula. Kita semula ialah memungut dan mengasingkan B. Sisa pepejal mengikut jenis bahan bagi menghasilkan C.
keluaran. Okey, pandai kamu. Okey, kemudian kita tengok pula soalan nombor 2 ya. Okey, elemen kita semula. Siapa nak jawab? Okey, Adam, sila jawab. Reuse, reduce dan recycle. Okey, pandai. Beri tepukan pada Adam. Okey, pandai semua. Okey, kemudian kita tengok pula soalan nombor 3. Okey, namakan bahan buangan dalam tong kita semula berikut. Tong warna jingga, tong warna jingga, apa ni, tin, tong warna biru, kertas dan tong warna coklat, cermin. Okey, pandai semua, pandai. Okey, kita pergi tengok pula kepada soalan nombor 4. Jelaskan elemen kita semula 3R yang berikut. Okey, reduce, kurangkan, reduce, guna semula dan recycle, kita semula. Okey, bagus semua, pandai semua anak murid cikgu. Okay, kemudian cikgu nak bagi cikgu nak bagi satu link lah pada kamu semua. Okey, cikgu bagi link work wall ni. Okey, cikgu bagi pautan work wall ni. Kamu balik buat kat rumah. Okey. Okey, kamu semua sila salin link yang cikgu beri ni sekarang. Nampaknya semua dah saling. Okey. Okey, nanti buat kat rumah. Then next class kita sama-sama semak ya. So, cikgu nak imbas kembalilah apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita dah belajar apa itu maksud kita semula. Kita dah belajar perbezaan antara 3 elemen kita semula, 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Okey, nampaknya masa pun dah nak habis. Okey, jadi cikgu nak cikgu nak tamatkan dekat sini je lah perjumpaan kita pada hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.